Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan barisan jawatan kuasa, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya para jemaah Surau As-Salihin, Jalan Kenanga, Batu 15, Hulu Langat, dan seterusnya para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita kembali meneruskan pengajian ilmu kita, pengajian takmir online. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita melalui kefahaman agama yang mendalam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keadaan kita hari ini masih lagi dalam PKPB. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita terus menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, agar ianya dapat menjadi sebab untuk kita menghentikan ataupun menjadi suatu cara untuk kita mempertahankan, mencegah penyakit daripada terus berjangkit dalam masyarakat kita. Dan ini juga salah satu daripada tuntutan dalam agama kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan ini dikira sebagai satu kebaikan di sisi Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala, taatlah kamu kepada Rasul-Rasul utusan Allah Ta'ala, dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Iaitu pemimpin ini termasuklah pemerintah dalam hal-hal ataupun arahan-arahan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala, wajib untuk kita taati, seperti mana perintah untuk kita mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk kita sama-sama mendapat kebaikan. Dan perintah ini ataupun arahan ini dia bertepatan dengan maqasid syariah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung kembali pengajian kitab Jawharatul Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkaitan dengan tajuk beriman dengan qada dan qadar. Ini rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar melalui matan yang ke-54. Jadi kita sambung kembali sebab tak habis lagi. Jadi secara ringkas ataupun secara umumnya daripada perbahasan kita yang lepas, boleh kita jelaskan kembali sedikit secara ringkasnya. Iaitu yang pertama sekali, tuan-tuan, ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, sama ada perkara yang kecil hinggalah perkara yang besar sejak azali. Semua yang berlaku, semua itu Allah Ta'ala mengetahui. Bahkan dia telah pun tercatat, telah pun ditulis di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz, iaitu ketika mana Allah Ta'ala belum menciptakan apa-apa. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan apa-apa makhluk, Allah Ta'ala telah pun menetapkan sekian-sekian dia punya plot cerita yang berlaku itu. Jadi semua yang berlaku hari ini semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara,
Allah mengetahui sejak azali. Sejak azali maksud tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, Allah dah mengetahui apa yang akan berlaku, bahkan tercatat di Lauh Mahfuz. Itu yang pertama, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh lari. Apa yang berlaku semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sama ada kita dah buat ataupun belum buat, masa akan datang pun Allah Ta'ala dah tahu. Itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, tuan-tuan, secara umum ni kita kena faham Allah Ta'ala lah yang menentukan setiap sesuatu perbuatan, setiap satu perkara itu semenjak azali, sejak kidam lagi, dengan sifat-sifatnya yang khusus. Allah yang tentukan berlaku sesuatu perkara itu dengan sifat-sifat yang khusus. Allah yang tentukan. Semua perbuatan manusia ni Allah yang buat. Sama ada kita buat perkara yang baik ataupun kita buat perkara yang buruk, semuanya Allah Ta'ala yang tentukan secara hakikatnya. Bahkan Allah Ta'ala tentukan sifat-sifat yang khusus sebagaimana yang kita telah bincangkan dalam bab iradah, yang mana Allah Ta'ala dengan sifat iradah Allah Ta'ala ini, Allah menentukan, Allah mengkhususkan sesuatu sifat itu kepada makhluk-makhluknya. Jadi Allah tahu si fulan ini pemarah, si fulan ini penyabar, si fulan ini rakus, si fulan ini tamak. Allah Ta'ala mengetahui sebab Allah yang membuat sifat-sifat tersebut. Dengan sifat iradah Allah Ta'ala, Allah menentukan sifat yang khusus bagi setiap makhluk-makhluknya itu. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan, seperti mana Allah Ta'ala telah tetapkan itu, Allah menzahirkannya sehingga kelihatan nyata pada waktu yang tertentu, pada waktu yang ditentukan, semenjak azali lagi. Allah dah tentukan bila sejak azali sekian-sekian waktu akan terzahir sifat dia, sekian-sekian waktu akan dibuat perbuatan-perbuatan ini, dan dengan sifat yang sedia diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui apa yang dibuat, apa sifat dia, Allah mengetahui sejak azali. Dan Allah telah tentukan sejak azali juga bila dia akan buat perkara tersebut. Inilah bila mana dia telah buat, inilah kedua-dua ini dinamakan sebagai qada dan qadar. Allah tentukan dan sampai masa dibuat, seperti mana yang telah ditentukan dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu yang kedua, qada dan qadar. Kemudian, tuan-tuan, yang ketiga yang perlu kita faham. Yang pertama tadi, apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, semua benda dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah yang menentukan segala-galanya, sejak azali sampai masa, sampai waktu yang ditetapkan, berlakulah seperti mana yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi berlakulah qada dan qadar ketika itu. Dan yang ketiga, berlaku pada manusia dan daripadanya perbuatan-perbuatan yang dia tiada pilihan. Jadi apa yang Allah tetapkan itu berlaku kepada manusia dan daripadanya perbuatan-perbuatan yang manusia itu tidak ada pilihan, seperti aliran darah dalam tubuh badan manusia, pergerakan organ dalaman manusia, jantung bergerak, darah mengalir, otot-otot bergerak. Semuanya itu adalah suatu perbuatan juga, perbuatan manusia, tetapi tiada pilihan. Kita tidak ada pilihan untuk menolak ataupun menguruskan perkara tersebut. Jadi semua perkara ini, perbuatan-perbuatan yang tiada pilihan, tidak diambil kira, tidak diambil salah terhadap manusia oleh Allah Ta'ala. Maksudnya itu tidak akan dihisap. Termasuklah perbuatan refleks. Kalau dalam istilah sains disebut refleks. Bila kita cocok kawan kita tu dekat perut tu, tangan dia bergerak. Kadang-kadang orang melata. Cuma melata ni ada orang yang dia sengaja melata. Melata ni dia sengaja, lama-lama dia jadi kebiasaan. Tapi kalau yang memang dia uncontrolled, tuan-tuan, di luar daripada kawalan dia itu, maka semua perbuatan ini tidak diambil salah, tidak akan dihisap terhadap manusia oleh Allah Ta'ala. Jadi yang akan dihisap, yang akan dikira oleh Allah Ta'ala, salah ataupun betul, dosa ataupun pahala, ialah perbuatan-perbuatan, walaupun perbuatan, semua perbuatan Allah yang buat, tetapi kita pilih. Sebab Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Kita boleh buat baik, Allah izinkan, dan kita boleh buat jahat, Allah juga izinkan. Tetapi kita nak buat mana? Kita pilih yang mana. Jadi atas pilihan itulah, seperti mana kita dah bincang, manatul jaza, tajuk manatul jaza sebelum ni, ukuran dosa pahala itu ialah bergantung kepada pilihan yang kita buat. Adapun perbuatan, semua Allah yang buat. Perbuatan Allah yang izinkan kita buat, maka hakikatnya Allah yang buat, tetapi kita yang mengkehendaki, kita yang memilih. Itu yang ketiga.
Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada manusia itu ciri-ciri tertentu beberapa perkara. Allah Taala berikan kemampuan kepada manusia ini untuk memilih sebahagian perbuatan yang boleh dipilihnya. Sebab ada sebahagian perbuatan manusia tak boleh pilih. Sebahagian perbuatan manusia tak boleh pilih, seperti mana yang kita sebut tadi. Pergerakan aliran darah dalam badan, organ-organ dalaman, tindakan-tindakan refleks, yang itu tak boleh pilih. Tetapi ada sebahagian perbuatan manusia yang manusia boleh pilih. Dia nak buat A boleh, buat B boleh, C boleh, D boleh, macam-macam dia boleh buat. Contoh sekarang ni tuan-tuan, kita nak mengaji sekarang boleh, kita boleh pilih ngaji, dan kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi majlis ilmu, ataupun kita boleh buka YouTube untuk mendengar. Dalam masa yang sama kita juga boleh pilih untuk buat maksiat, buat kemungkaran. Kalau buka YouTube benda yang bermanfaat kita pilih, buka benda yang tak bermanfaat pun kita yang pilih. Kita yang tekan dengan jari kita itu. Itu menunjukkan kita boleh pilih sebahagian daripada perbuatan kita. Jadi Allah tunjukkan ciri-ciri hak mana yang baik, hak mana yang buruk. Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal untuk berfikir mana yang baik, mana yang tak baik. Kita boleh fikir dan kita boleh pilih. Allah bagi kita hidayah, taufik. Allah Ta'ala hantar Nabi, Rasul. Allah Ta'ala turunkan lagi Al-Quran sebagai pedoman. Hari ini ada banyak majlis ilmu kalau kita nak dapat hidayah, nak dapat kefahaman. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga sediakan pilihan yang sebaliknya, pilihan-pilihan untuk kita jadi jahat, untuk kita merosakkan, menyelesaikan diri kita. Jadi itu semua sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Allah nak uji, nak lihat kita nak pilih yang mana. Jadi Allah bagi kita akal, Allah bagi kita nafsu, Allah bagi kita hidayah, taufik. Allah Ta'ala hantarkan utusan Nabi dan Rasul. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga izinkan syaitan membodohi kita. Allah izinkan syaitan di kalangan manusia mengajak kita buat kejahatan. Ada juga kawan-kawan yang ajak kepada kejahatan, ada juga kawan-kawan yang ajak kepada kebaikan. Tinggal lagi kita memilih yang mana kita nak ikut. Jadi Allah bagi kita kemampuan untuk berfikir, untuk memilih. Namun perbuatan itu bukan manusia yang menjadikan. Jadi bila mana kita buat baik, bukan perbuatan baik itu kita yang buat. Bila mana kita buat jahat, bukan perbuatan jahat itu kita yang buat, tetapi Allah yang buat secara hakikat. Sebab Allah mengizinkan. Allah izinkan kita nak buat baik, Allah izinkan kita nak buat jahat. Boleh tak Allah Ta'ala tak izinkan kita nak buat jahat? Boleh. Tapi kenapa Allah izinkan? Sebagai ujian. Sebab Allah juga izinkan kita buat baik, maka Allah izinkan kita buat jahat. Secara hakikat perbuatan kita itu Allah yang buat, dengan keizinan Allah Ta'ala. Itu yang keempat tuan-tuan, kita kena faham. Dan yang kelima, dalam lingkungan kemampuan manusia, memilih sesuatu perbuatan. Jadi kita boleh memilih sesuatu perbuatan. Allah menyuruh dan melarang. Kita boleh pilih buat baik, kita boleh pilih buat jahat. Dalam masa yang sama Allah perintahkan kita buat baik, dan Allah melarang kita buat perkara jahat. Tetapi Allah tak paksa. Allah tak paksa kita membuat perbuatan itu, dan Allah tidak paksa kita meninggalkan perbuatan itu. Allah suruh. Allah suruh kita buat baik, tapi Allah tak paksa kita buat baik. Allah larang kita buat maksiat, tapi Allah tak paksa kita tak buat maksiat. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kita yang memilih. Hakikatnya kita yang memilih. Sebab Allah bagi kita kemampuan untuk memilih sebagai ujian. Jadi perbuatan-perbuatan yang zahir, daripada perbuatan-perbuatan yang lahir daripada semua makhluk dan disandarkan kepada mereka adalah ciptaan Allah Ta'ala. Bukan perbuatan kita saja tuan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua perbuatan-perbuatan yang kita lihat itu, yang ayam makan padi, harimau makan rusa. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu adalah perbuatan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mencipta zat dia, Allah mencipta sifat dia, Allah mencipta perbuatannya. Pendek kata, semua makhluk Allah cipta. Allah bukan cipta zat saja, kemudian sifatnya dia yang buat sendiri, perbuatannya dia yang buat sendiri. Tidak. Semua zat kita, sifat kita, perbuatan kita, semuanya Allah yang buat. Termasuklah manusia, termasuklah jin, termasuklah syaitan, termasuklah binatang dan segala-galanya. Jadi tuan-tuan, perbuatan yang lahir daripada semua makhluk itu, walaupun secara zahir ini kita sandarkan kepada makhluk tersebut lah. Kita nampak anjing gigit tulang, kita kata anjing itu gigit tulang.
secara zahirnya, tetapi secara hakikatnya tuan-tuan, Allah yang buat perbuatan tu. Allah yang mengizinkan dia berlaku. Sekalipun mereka yang memilih sebahagiannya. Jadi walaupun kita nampak dia yang buat kebaikan, dia yang buat kejahatan sebab mereka pilih, tapi hakikatnya Allah yang buat. Allah yang buat. Dia hanya memilih. Dia hanya memilih, bukan dia yang buat. Dan yang keenam, Allah Ta'ala tidak menunjukkan kepada hamba-Nya apa yang ada dalam ilmunya. Jadi kita tak tahu. Allah Maha mengetahui apa yang kita akan buat, apa yang kita akan buat pada masa akan datang. Kita pun tak tahu kita akan buat masa akan datang. Esok kita tak tahu kita nak makan sarapan apa, tuan-tuan. Tak tahu. Mungkin esok kita akan pilih lah. Sampai masa kita akan pilih. Tapi hari ini kita tak tahu lagi kita akan pilih apa. Jadi Allah mengetahui, tapi Allah tak tunjukkan. Allah tidak tunjukkan kepada kita apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala itu. Dan tidak juga mengenai qada dan qadar Allah. Kita juga tak tahu qada dan qadar Allah, apa yang kita akan buat nanti, apa yang kita akan buat nanti. Dan bila kita dah buat pun kita tak tahu, kecuali setelah kita buat baru kita tahu. Jadi tuan-tuan, Allah menyembunyikan. Ini kita sebut ilmu-ilmu ghaib, ilmu-ilmu yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Jadi 6 perkara ini kita kena faham, tuan-tuan. Kita kena faham 6 perkara ini. Jadi selepas ke-6 perkara ini kita faham dengan teguh dalam pemikiran kita, kita sebutkan manusia itu tidak dikira bersalah, tidak dikira berdosa berdasarkan apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala sebelum berlaku perbuatan itu. Jadi seseorang itu tidak dihukum, tidak dikira berdosa ataupun bersalah selagi belum dia buat, walaupun dalam takdir Allah Ta'ala dia akan buat tu. Sebelum dia buat perbuatan tersebut, dia tidak dikira berdosa, sekalipun dalam ilmu Allah Ta'ala dia akan buat perkara tersebut. Tidak juga berdasarkan qada dan qadar sebelum dia memilih perbuatan itu. Sebelum kita pilih buat kejahatan, walaupun dah termaktub qada dan qadar kita sekian, tak lagi berdosa, kecuali setelah kita memilih perbuatan yang kita pilih, yang kita kehendaki. Dan tidak juga terhadap perbuatan yang dia tiada pilihan mengenainya. Perbuatan-perbuatan yang kita tidak ada pilihan. Contohnya, kawan tu duduk cocok pinggang dia, dia melata, dia mencarut, tuan-tuan. Termencarut. Berdosa tak, tuan? Kalau mencarut dengan sengaja, berdosa. Tapi kalau dia tak sengaja, tuan-tuan, tak sengaja, jadi perbuatan yang dia tidak ada pilihan, dia juga tidak dikira bersalah, tidak berdosa. Begitu juga dengan perbuatan membunuh tak sengaja. Kalau kita lihat dalam perbahasan hukum qisas, bunuh itu dia ada 3 kategori, tuan-tuan. Ada 3 kategori. Yang pertama, bunuh dengan sengaja. Yang kedua, bunuh tak sengaja. Yang ketiga, bunuh hampir-hampir sengaja. Macam mana, tuan-tuan? Hampir-hampir sengaja. Jadi dalam 3 kategori ini, hanya satu sahaja yang dihukum berdosa. Di sisi Allah Ta'ala berdosa, iaitu pembunuhan sengaja. Dan dia akan dibalas qisas. Bunuh balas bunuh hanya boleh dalam kategori bunuh dengan sengaja. Adapun bunuh tak sengaja ataupun bunuh hampir-hampir sengaja, jadi perbuatan ini dia bukanlah buat dengan sepenuh hati dia nak buat. Kalau yang tak sengaja tu memang dia takkan diqisas, tetapi dia telah bunuh orang. Dia memberi kesan kepada keluarga mangsa bunuh itu. Jadi dia kena bayar diat, dia kena kafarah, dan dia kena bayar diat, diat untuk menggantikan kematian nyawa itu. Itu sebagai tanggungjawab lah. Tetapi dari segi dosa dia tidak berdosa sebab dia tak sengaja. Nak tembak rusa tapi tertembak kawan sendiri, bukan dengan niat, tuan-tuan. Walaupun perbuatan itu besar, tuan-tuan, membunuh, tapi tak sengaja, tidak sengaja, bukan niat nak membunuh. Begitu juga pembunuhan hampir sengaja ni bagaimana, tuan-tuan? Dia pukul, dia bukan niat nak bunuh, dia pukul dan bukan dengan alat yang boleh membunuh, tetapi mati disebabkan perbuatannya itu. Jadi dia juga kena bertanggungjawab, dia kena diat berat. Yang pertama tadi tu bunuh tak sengaja, dia kena diat ringan. Yang ni dia kena diat berat, sebab perbuatannya itu walaupun bukan niat nak membunuh, tapi dia memberi dia ada sumbangan untuk dia mati tu, walaupun kecil. Mungkin dia jentik, secara adat jentik tak mati, tuan-tuan, tapi dia jentik mati. Ataupun kita kata tumbuk, sekali tumbuk biasanya tak mati,
Ini sekali tumbuk mati tuan-tuan. Jadi dah sampai ajalnya, tetapi dia kena bertanggungjawab. Walaupun dia tidak berniat, dia tidak berdosa sebab dia bukan niat nak membunuh, tetapi dia perlu bertanggungjawab. Ini Islam ajar tuan-tuan dalam bab jenayah, hukum qisas. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 6 perkara ini kita kena faham jelas. Sebab apa tuan-tuan? Yang kita kena faham perkara ini supaya kita tidak sesat, tidak menyalahkan takdir Allah Ta'ala, tidak berfikir luar daripada seperti mana yang diajarkan oleh syariat kita. Jadi orang yang melakukan sesuatu kesalahan, setelah dilakukan kesalahan barulah dia dikira bersalah, kecuali 3 benda tuan-tuan. Apa yang dalam ilmu Allah Ta'ala, sebelum dia buat dia tak berdosa. Apa yang dia sebelum dia memilih satu perbuatan itu, walaupun korat dan kadarnya tu dia akan buat sesuatu kesalahan, kejahatan, dia tidak dikira berdosa. Dan yang ketiga, dia buat sesuatu perbuatan itu perbuatan yang dia tidak ada pilihan ataupun tidak sengaja. Jadi manusia itu hanya diambil salah ataupun dikira dosa apabila dia memilih perbuatan-perbuatan yang tertentu. Dia pilih nak buat sesuatu benda tu, memang dia yang nak buat dengan niat, atau dan di sini, dan azamnya membuat sesuatu perkara. Dia buat tu dengan keazaman. Dia buat memang dengan azam nak buat satu perkara, sama ada perbuatan itu berlaku ataupun tidak, tercapai ataupun tak tercapai, tetapi dia berazam nak buat kejahatan, maka dia ke situ dia dah dikira dosa. Seperti mana hadis yang kita bincang sebelum ni tuan-tuan, yang mana Nabi menyebut 2 orang yang datang dengan terhunusnya pedang, memang masing-masing datang dengan niat azam, nekat nak membunuh kawan tu. Kawan ni niat nak bunuh dia, berazam nak bunuh kawan seorang lagi, dan seorang lagi pun sama juga, berazam nak bunuh kawan satu lagi tu. Berlakulah pergaduhan, akhirnya seorang mati dan seorang hidup, seorang terbunuh. Nabi kata apa? Dua-dua itu finnar, dua-dua itu masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, sebab yang seorang tu yang membunuh tu fahamlah masuk neraka sebab dia membunuh, kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Sebab apa? Nabi kata sebab dua-dua tu datang dengan azam, dengan nekat untuk melakukan dosa besar. Masing-masing nak membunuh, cuma seorang itu berjaya dan seorang lagi tidak berjaya, tak kesampaian. Tetapi keazaman yang kukuh dah dalam hatinya itu untuk melakukan kejahatan, yang tu dikira berdosa. Tapi kalau sekadar niat tuan-tuan, terlintas hati nak buat jahat, tapi belum azam lagi tuan-tuan, dia beza. Niat dengan azam dia tak sama. Sekadar terlintas niat, kadang-kadang syaitan ni dia menghasut, terlintas nak buat kejahatan, sekadar itu saja, kemudian kita istighfar, yang itu tak dikira dosa lagi. Tapi kalau kita dah nekat, dah berazam, bahkan kita dah melakukan usaha-usaha awal tapi tak berjaya, rancang malam ni nak rompak bank, tapi tengok polis banyak buat kawalan, line tak clear, jadi tak jadilah, batal. Jadi tak berjadi rompak, tapi plan semua dah buat, perancangan semua dah buat, itu dah dikira berdosa. Sebab apa? Dia telah berazam dan dia telah nekat, cuma tak kesampaian sebab ada halangan-halangan yang tertentu. Jadi perbuatan yang dipilih dan juga azam yang dia nekatkan di hatinya itu dikira satu kesalahan dan boleh dihukum sebagai dosa. Maka dia akan bertanggungjawab di akhirat nanti, sama ada diazab oleh Allah Ta'ala ataupun bergantunglah kepada kehendak Allah Ta'ala. Jadi manusia itu hanya diambil salah apabila dia memilih perbuatan-perbuatan tertentu dan keazamannya untuk membuat sesuatu perkara, sama ada perbuatan itu berlaku ataupun tidak. Jadi di sini didatangkan contoh tuan-tuan, didatangkan contoh. Seseorang pembunuh itu tidak boleh berkata, bila dia dah bunuh seseorang itu, dia tak boleh nak kata perkara ini telah awal-awal lagi ada dalam ilmu Allah Ta'ala, oleh itu jangan salahkan saya. Nak selamatkan diri, betul. Dia kata semua yang berlaku ni dalam ilmu Allah Ta'ala, Allah dah tetapkan sejak azali, jangan salahkan saya. Dah kalau tak salahkan saya ni, tak salahkan dia, nak salahkan siapa? Nak salahkan Allah, nak salahkan takdir Allah Ta'ala. Ini jawapan-jawapan yang nak menyelamatkan diri sebagai alasan saja. Sandarkan kepada takdir. Kejahatan yang dibuat sandarkan kepada takdir. Ini tak boleh diterima. Ataupun seseorang pembunuh itu bila dah bunuh orang, dia kata apa?
Dia guna alasan Allah telah memberikan saya kekuatan tubuh badan. Allah bagi saya tenaga, bagi kekuatan tubuh badan sehingga saya mampu bunuh orang itu. Oleh itu jangan salahkan saya. Jadi Allah Ta'ala bagi dia tenaga, bagi dia kekuatan untuk buat macam-macam boleh dipilih. Dia boleh buat kebaikan dengan kekuatan tubuh badan. Kenapa dia pilih bunuh orang? Kenapa dia pilih buat kejahatan? Tapi dia kata jangan salahkan dia. Sebab dia bunuh dengan kekuatannya, kekuatan itu Allah yang bagi. Ini juga orang yang sebenarnya nak menyelamatkan diri ataupun nak melarikan diri daripada kesalahannya. Yang ketiga, orang yang membunuh, setelah membunuh dia kata Allah Ta'ala jadikan pistol ini khas boleh meletup. Allah letakkan sifat yang khusus. Tadi kita sebut iradah. Sifat iradah Allah Ta'ala ialah meletakkan sifat yang khusus. Jadi dia kata pistol ni Allah letakkan sifat yang khusus. Dia boleh meletup, boleh mengeluarkan peluru. Jadi jangan salahkan saya menggunakan pistol ini untuk lepaskan tembakan. Sebab Allah Ta'ala jadikan sifat pistol sedemikian. Jangan salahkan dia. Dan nak salahkan pistol pula. Nak salahkan Allah Ta'ala. Sedangkan dia yang memilih. Ini pun tak boleh diterima. Alasan-alasan nak melepaskan diri daripada kesalahan dan juga hukuman. Ataupun seseorang yang membunuh kemudian dia mengatakan Allah Ta'ala yang menentukan. Allah tentukan orang yang kena bunuh ini umurnya yang sekian-sekian. Sedangkan umurnya sekarang ni dah habis. Jadi kononnya dia kata dia ni sebagai asbab sahaja. Asbab untuk orang itu mati. Sebab pun sebenarnya ajalnya dah sampai. Betul lah, secara hakikatnya betul ajal dah sampai, tetapi perbuatan yang dia buat itu dengan pilihan dia sendiri. Oleh itu dia kata jangan salahkan saya sebab pun memang dah sampai ajal. Dah sampai ajal, maka saya pun tembak dia. Ini semua adalah ketetapan Allah Ta'ala. Jadi jangan salahkan dia. Jadi sebab pun sebab memang ajal dah sampai. Jadi inilah antara apa perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang sebenarnya bermaksud untuk melarikan diri daripada kesalahan dan melarikan diri daripada dikenakan hukuman atas kesalahannya, atas kejahatannya. Banyak kita dengar orang-orang yang menggunakan hujah-hujah seperti ini untuk melepaskan diri. Jadi jika diterima ucapan seperti ini tuan-tuan, tentulah rosak binasa bumi ini. Semua orang boleh buat kejahatan, berleluasalah kemungkaran dan kejahatan. Sebab apa mereka akan gunakan hujah ini semua takdir Allah. Dia bunuh sebab apa? Pistol ni memang Allah Ta'ala ciptakan untuk membunuh, untuk menembak. Jadi dia tak salah. Yang salah semua selain daripada dia. Takdir salah, pistol salah, orang salah, Allah yang salah. Dan last sekali dia kata Allah yang salah. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, jika ucapan ini diterima, ucapan-ucapan seperti ini tentulah merosak dan membinasakan kehidupan di dunia ini. Bahkan tidak ada seorang pun yang cerdik, tak ada orang yang cerdik, orang yang waras boleh menerima ucapan seperti ini. Terutamanya apabila berlaku kezaliman atas diri kita. Kita yang kena zalim, kita kena rompak, kita kena bunuh, ahli keluarga kita kena bunuh, anak keluarga kita kena rogol contohnya. Kemudian orang penjenayah itu menggunakan ayat-ayat ini, boleh terima tuan-tuan? Dia rompak kita, dia kata ini tak dia Allah Ta'ala. Jadi kita boleh balas balik tuan-tuan. Kita boleh ambil tindakan kepadanya, dan itu juga adalah takdir Allah Ta'ala ke atasnya. Jadi dia tak boleh lepaskan diri atas kesalahan ataupun tindakan yang telah dia lakukan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, di sini saya sebutkan dua perkara. Saya ni pengarang kitab lah. Pengarang mengatakan yang pertama, seseorang itu berhujah dengan ilmu Allah Ta'ala. Bila seseorang itu berhujah dengan ilmu Allah Ta'ala, dengan qada dan qadar Allah Ta'ala untuk menjadikan dia sebagai alasan kepada perbuatan kejahatan dia. Dia nak defend kejahatannya itu dengan berhujah kepada ilmu Allah, berhujah dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Dia tidak menyebutkan perkara ini apabila dia membuat kebaikan, kerana dia mahu kemuliaan dirinya, dan dia mahu pahala hasil daripada kebaikan yang dia buat. Tetapi bila dia berhujah dengan qada dan qadar supaya dapat melepaskan diri daripada kejahatan, bila dia buat baik, dia tak sandarkan pun kebaikan itu kepada qada dan qadar Allah, tak sandarkan pun kepada ilmu Allah, tak sandarkan pun kepada keizinan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia nak nampak mulia. Kenapa sedekah? Saya memang suka sedekah. Kenapa berjaya, hebat, pandai, ini usaha sekian. Dia tak nak bersandarkan kepada takdir Allah, kepada ilmu Allah, kepada keizinan Allah Ta'ala. Tapi bila dia buat jahat, dia sandarkan kepada takdir.
Jadi sebenarnya orang ini hanya berhelah, hanya mencari alasan nak melepaskan diri daripada kejahatan dan juga hukuman. Yang kedua, kata pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan rezeki manusia. Begitu juga dengan ajal dan amal kita. Kita lihat manusia ini bersungguh-sungguh mencari rezeki, dan berubat sungguh-sungguh bila dia sakit, kerana takut kepada mati. Tak ada masalah, dalam perkara ini tak ada masalah. Kita tahu semua perbuatan Allah yang buat. Bila mana Allah Ta'ala, bila mana dia rasa rezeki ni kurang, dia akan berusaha bersungguh-sungguh cari, tambah rezeki, cari kerja tu, cari kerja ni. Sebab apa? Sebab dia rasa kurang, jadi dia akan berusaha. Begitu juga bila mana seseorang itu dia sakit, biasanya dia akan cari ubat, cari ke sini, cari ke sana, walaupun berhabis ribuan ataupun jutaan duit dia sanggup. Sebab apa? Nak sembuhkan dirinya, sebab takut mati. Jadi usahanya itu tidak ada masalah. Tidak pula dikaitkan dengan qadar dan qadar Allah Ta'ala dalam menentukan rezeki dan ajal. Bila dia rasa rezekinya sempit, duitnya sikit, dia tak ada pula kata inilah qadar Allah Ta'ala. Dia tak sandarkan kepada takdir, tetapi dia berusaha untuk mencari takdir yang lebih baik untuk dia. Begitu juga bila dia sakit, dia tak ada pun sekadar melepaskan diri pada takdir. Aku sakit ni sebab takdir Allah Ta'ala, biar je lah, tak nak makan ubat, tak nak cari penyembuh. Jadi sebab apa? Sebab dia takut mati, maka dia berusaha untuk mencari takdir yang lebih baik. Tak ada masalah, betul tindakannya. Tapi kenapa bila dia melakukan kejahatan, dia nak sandarkan kepada takdir Allah Ta'ala, sedangkan dia boleh memilih takdir yang lebih baik untuk dia. Ni tuan-tuan, seperti mana juga berlaku ketika mana Saidina Umar menjadi khalifah, dia melalui satu kawasan yang kena wabak. Bila nak sampai tu, dia tak tahu asalnya ada wabak di tempat tersebut. Kemudian dia beritahu. Bila dia beritahu, dia pun berbincang dengan para sahabatnya, sama ada nak masuk ataupun nak keluar. Jadi seorang sahabat kata, masuk je lah, ini takdir Allah Ta'ala. Kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, tak kena, walaupun masuk. Sebab Allah dah takdirkan sejak azali. Kemudian seorang lagi sahabat cadangkan, dan dia menyebut sebuah hadis. Saidina Umar sebenarnya dia lebih cenderung kepada nak patah balik. Kemudian sahabat seorang lagi dia pun sebut hadis yang bertepatan, supaya kita ni menghindarkan diri daripada tempat-tempat wabak. Maka Saidina Umar pun jawab kepada lelaki yang mengatakan itu adalah takdir. Sebab dia kata, Saidina Umar, adakah engkau takut kepada takdir? Kalau kena, kalau tak kena, tak kena. Lalu Saidina Umar pun kata apa? Aku lari ni pun bukan aku patah balik ni pun bukan lari daripada takdir Allah Ta'ala, tetapi aku pergi pada takdir yang lebih baik. Kata jawapan Saidina Umar, aku bukan lari daripada takdir Allah Ta'ala, tapi aku pergi kepada takdir. Maksudnya kalau dia patah balik pun takdir Allah. Maksudnya dia memilih takdir Allah Ta'ala yang lebih baik untuk dia. Begitu juga kehidupan kita, tuan-tuan. Bila mana kita melakukan sesuatu perbuatan, carilah ataupun pilihlah takdir yang baik untuk kita. Bila kita, sebab asalnya kita tak tahu apa takdir yang kita akan pilih, apa yang akan kita buat, sama ada baik ataupun tidak. Tapi kita pilihlah jalan yang boleh sampaikan kita ke syurga Allah Ta'ala, jalan yang boleh mendapatkan kita kepada keredaan Allah Ta'ala. Jadi ini perkara yang perlu kita fahami, tuan-tuan. Jadi apabila sampai giliran amal soleh yang dia tidak lakukan, terus orang ini berhujah dengan qada dan qadar. Bila dia tak buat kebaikan, dia kata ini takdir Allah. Kenapa tak semayang? Allah dah tetapkan sejak azali. Termasuk juga apabila dia melakukan kejahatan. Bila dia buat kejahatan, dia sandarkan kepada takdir Allah Ta'ala. Ini menunjukkan ada manusia yang berhujah dengan qada dan qadar sebagai alasan melarikan diri daripada hukuman dan juga celaan terhadap dirinya. Dia memang jahat, memang dia yang memilih kejahatan, tapi nak cover kejahatan itu dengan menyandarkan kepada takdir. Tapi bila buat baik, tak pula disandarkan kepada takdir, dia sandar pada dirinya, disandarkan kepada usahanya. Jadi tuan-tuan, demikianlah antara beberapa kupasan para ulama tentang qada dan qadar Allah Ta'ala. Cuma ada sikit lagi hadis, satu lagi, dua hadis di sini tentang qada dan qadar ini. Satu hadis kepada Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahihain. Nabi Adam AS pernah berhujah dengan Nabi Musa apabila maka jadi diceritakan oleh Nabi, hadis ini diceritakan oleh Nabi, pernah Nabi Adam berhujah dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, engkau adalah bapa kami dan engkau telah sia-siakan kami dan menyebabkan kami terkeluar daripada syurga. Jadi
Nabi Musa menyalahkan perbuatan Nabi Adam memakan buah khuldi itu, sehingga menyebabkan semua manusia ini yang asalnya duduk dalam syurga bahagia terkeluar daripada syurga. Lalu Nabi Adam menjawab kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, Allah memilih engkau dengan bercakap kepada Allah memilih kamu dengan bercakap kepadamu dan memberikan kamu Taurat, memberikan kitab Taurat. Adakah kamu mencela aku terhadap satu perkara yang Allah telah takdirkan ke atas diri aku sebelum Allah jadikan aku lagi?" Jadi nampak macam Nabi Adam nak menyelamatkan dirinya dengan takdir. Jadi kita lihat huraian dia. Bila mana Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam, perbuatan dia itu menyebabkan manusia terkeluar dari syurga. Lalu apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam kata, engkau seorang utusan Allah Ta'ala, ada mujizat, boleh bicara dengan Allah Ta'ala, dapat kitab Taurat daripada Allah Ta'ala. Adakah engkau nak cela aku terhadap sesuatu yang telah Allah Ta'ala takdirkan kat tadi aku sejak azali? Jadi Nabi SAW bersabda, maka Nabi Adam berhujah dengan Musa. Inilah hujah Nabi Adam untuk memahamkan Nabi Adam. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan secara secara zahir ayat ini, macam Nabi Adam nak menggunakan takdir menyelamatkan diri. Hadis ini sahih, namun Nabi Adam AS ketika Allah Ta'ala mencelanya, ketika mana berlaku Nabi Adam melanggar perintah Allah Ta'ala dan syurga dulu, bila Allah Ta'ala mencela Nabi Adam disebabkan kesalahannya, Nabi Adam tidak berhujah dengan qada Allah Ta'ala, tak berhujah dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Adam berkata apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya berkata, iaitu Nabi Adam dan Hawa. Kedua-duanya itu berkata, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami telah menganiayai diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, tentulah kami termasuk di kalangan orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Jadi ini adalah ayat taubat, ayat taubat Nabi Adam AS dan juga isterinya Hawa. Jadi dia bertaubat bila mana Allah Ta'ala mencela perbuatan kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengampunkan Nabi Adam AS dengan taubatnya itu, tetapi baginda diturunkan akhirnya ke bumi. Jadi walaupun Allah Ta'ala ampunkan dan dia telah bertaubat, Allah Ta'ala turunkan ke bumi sebab apa? Nak jadikan asbab. Sebenarnya nak jadikan asbab kita ni diuji di dunia. Ketika Nabi Musa mengecam Nabi Adam berhujah dengan qadar. Ini disebabkan kenapa? Bila mana dikecam dengan Nabi Musa, dia defend diri ni dengan qadar. Ini disebabkan dikira salah dan berdosa itu satu bab, dan cuba membela diri dan mengelakkan diri daripada kesalahannya itu satu bab yang lain. Kita faham dua perkara tuan-tuan. Dikira salah dan berdosa itu satu perkara yang berbeza dengan menyelamatkan ataupun membela diri ataupun mengelakkan diri daripada kesalahan yang dia buat, itu satu perkara yang lain. Jadi ada dua perkara yang berbeza. Jadi kita kena faham. Kes yang pertama, ketika mana Nabi Adam, Allah Ta'ala celanya atas kesalahan dia tidak membela dirinya dengan takdir, bahkan dia bertaubat. Jadi dia bukan mengelak diri daripada kesalahan. Orang yang telah bertaubat sepatutnya tidak dicela lagi. Jadi Nabi Adam telah bertaubat dan Allah terima taubatnya. Jadi Nabi Musa tidak sepatutnya mencela Nabi Adam. Jadi orang yang telah bertaubat sepatutnya tidak dicela lagi, supaya dia tidak jatuh semangatnya setelah dia bertaubat dan kekal dalam kesalahannya. Pepatah Arab ada menyebut, bagi setiap tempat itu ada ucapan yang sesuai. Walaupun perkataan itu baik, tapi kena lihat tempat yang kita ucapkan sesuai ataupun tidak. Selepas perbahasan ini semua, pengarang mengingatkan dengan sabda Nabi SAW, "Idza zukiral qadaru fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang qadar, tentang qadar dan qadar, maka tahanlah lidah daripada bicara secara salah. Ini pesan. Nabi pesan, apabila disebutkan tentang takdir, nak cerita pasal takdir, tahan lidah kita ni daripada berbicara secara salah. Salah walaupun perkataan yang betul, bila tempat yang salah dia jadi salah, tuan-tuan. Jadi perbuatan Nabi Musa mencela Nabi Adam itu tak kena. Setelah dia bertaubat, kemudian dia tak salahkan lagi.
Dilaksanakan lagi perbuatan itu sebab dia memang takdir Allah Ta'ala. Wallahu a'lam tuan-tuan. Demikianlah perbahasan tentang qada dan qadar. Dah selesai dah. InsyaAllah kita akan sambung nanti tuan-tuan untuk tajuk yang seterusnya tentang apa dia? Tentang ru'yatullah. Tentang orang mukmin nanti akan melihat Allah Ta'ala di dalam syurga di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Sekadar itu tuan-tuan, yang baik kepada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.